A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan ahli keluarga baginda, para sahabat, muslimin, muslimat, para murid yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita dalam tajuk pelajaran ke-20, iaitu terbitnya Fajar Dakwah. Pelajaran ke-20, terbitnya Fajar Dakwah. Okey. Untuk kelas yang sebelum ini kita telah membincangkan satu muka surat, okey, daripada tajuk ini, iaitu muka surat 146. Bagaimana saya telah terangkan kepada murid-murid semua tentang bagaimanakah strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mana baginda diarahkan oleh Allah SWT untuk menjalankan misi dakwah. Sepintas lalu ia bermula bila mana turunnya ayat daripada surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5, dan kemudian bermulalah misi dakwah Rasulullah, di mana kita tahu dakwah Rasulullah bermula dalam fasa secara sulit. Dakwah secara sulit. Di dalam antara isi penting dakwah secara sulit ini ialah yang pertamanya kita perlu tahu, dakwah secara sulit ni dari segi sasaran golongan yang Rasulullah target untuk memeluk Islam terdiri daripada ahli keluarga baginda, juga sahabat-sahabat yang terdekat. Kemudian kita perlu tahu berapa tahun dakwah sulit ini telah dijalankan, juga individu-individu yang antara yang terawal menerima dakwah Rasulullah, begitu juga di manakah pusat penyebaran Islam ketika dakwah secara sulit. Itulah yang kita telah bincangkan pada kelas yang sebelum ini. Untuk kelas hari ini kita sambung lagi perbincangan kita di bawah topik 5.4.1, iaitu dakwah secara terang-terangan. 5.4.1 iaitu dakwah secara terang-terangan. Okey. Sekali lagi, seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi, dakwah Rasulullah bermula dengan dakwah secara sulit. Apabila berlalunya 3 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima arahan untuk menyampaikan dakwah ke satu fasa yang seterusnya yang dipanggil fasa secara terang-terangan. Jadi dakwah Rasulullah mempunyai 2 peringkat. Peringkat yang pertama ialah dakwah secara sulit, yang kedua ialah dakwah secara terang-terangan. Jika kita perhatikan berdasarkan buku teks yang berada di hadapan kita, dakwah secara terang-terangan ini sekali lagi, golongan sasaran ataupun audiens dia yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara terang-terangan kepada kaum kerabat baginda. Secara terang-terangan, maksudnya secara terbuka, tidak lagi bersembunyi, tidak lagi secara sulit, dan juga kepada masyarakat awam. Mari kita lihat apakah dalil dakwah Nabi secara terang-terangan kepada kaum kerabat, orang-orang yang mempunyai perkaitan dengan Nabi. Diambil daripada surah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Sadaqallahul azim. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Itu kepada kaum kerabat. Dan di samping itu, dakwah secara terang-terangan juga dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada masyarakat awam. Ia bersumberkan dalil daripada surah Al-Hijr ayat ke-94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang bermaksud oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang apa-apa yang diperintahkan kepada kamu, wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin itu. Daripada dua dalil ini jelas kepada kita, daripada dakwah secara sulit selama 3 tahun, Nabi bergerak kepada dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan. Dekat sini kita lihat apakah antara strategi yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan dakwah secara terang-terangan. Kita lihat di sini ada 4 strategi utama dakwah Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah menggunakan strategi ucapan awam. Pengucapan awam. Bagaimanakah yang dikatakan ucapan awam itu? Ialah bila mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hari kiamat. Maksudnya Nabi dengan berani naik ke Bukit Safa dan membuat ucapan di khalayak masyarakat Mekah supaya beriman kepada Allah dan meyakini hari kiamat. Kerana ketika itu Bukit Safa merupakan tempat tumpuan orang ramai. Tempat tumpuan masyarakat Mekah. Apa-apa pun maklumat mereka akan pergi di situ. Lalu Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan ucapan awam, maksudnya dia berucap secara terbuka, tanpa sembunyi lagi, untuk mengajak penduduk Mekah beriman kepada Allah SWT dan meyakini hari kiamat. Itu strategi dakwah yang pertama. Kita beralih kepada strategi dakwah yang kedua. Di samping menggunakan strategi ucapan awam, Nabi Muhammad juga menggunakan strategi dakwah mencari sokongan. Dia mencari backup. Di mana Rasulullah SAW bertemu dengan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Pertemuan dibuat pada waktu malam untuk mengelak gangguan kafir Quraisy. Bagaimana Rasulullah cuba mencari sokongan. Dia cuba dapatkan lagi, macam orang kata, orang belakang yang boleh payung dia, bahasa kita yang boleh backup dia. Apa yang Rasulullah mencari kabilah-kabilah yang datang ke Mekah, maksudnya yang datang daripada luar Mekah, datang ke Mekah pada musim haji, untuk mendapatkan sokongan kabilah-kabilah ini. Kemudian strategi dakwah yang ketiga, Rasulullah mencari tempat selamat. Ini dapat dilakukan bila mana? Ini dapat dilihat bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebahagian umat Islam agar berhijrah ke Habsyah. Kerana ketika itu Habsyah adalah negara yang aman dan mempunyai raja yang baik. Dan yang keempat, strategi dakwah yang keempat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan ialah mengadakan jamuan. Rasulullah SAW menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Rupanya strategi mengadakan jamuan ini telah dimulakan oleh Nabi Muhammad, yang kita guna pakai sehingga sekarang. Biasa kan, kadang-kadang kita ajak sahabat handai, jiran tetangga, orang-orang yang rapat dengan kita untuk hadir ke rumah kita, untuk kita jamu mereka dengan makanan. Kemudian kita ambil peluang daripada kehadiran mereka untuk kita sampaikan sesuatu. Contohnya kan, kalau orang tu seorang yang
berniaga. Dia akan ambil peluang pada hari jamuan tersebut untuk dia perkenalkan barang niaga dia, nak promote sesuatu, nak promote produk, nak promote perkhidmatan, takaful dan sebagainya. Adalah salah satu cara ialah jemput ramai-ramai menghadiri majlis makan-makan. Rupanya kaedah ini telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW bila mana hendak menyampaikan dakwah Islam. So kita nampak strategi dakwah yang keempat, iaitu mengadakan jamuan. Kita lihat Rasulullah SAW menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan, dan kemudian sambil makan, sambil mereka mendengar dakwah Rasulullah kepada Islam. Itulah dia subtopik 5.4.1, iaitu dakwah secara terang-terangan. Suka saya ulang sekali lagi, dakwah Rasulullah melalui dua fasa. Fasa yang pertama, dakwah secara sulit. Fasa yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Kemudian kita telah bincangkan strategi dakwah, iaitu ucapan awam, mencari sokongan, mencari tempat selamat, juga mengadakan jamuan. Seterusnya kita beralih kepada subtopik yang baru, iaitu 5.4.1. Apakah hikmah strategi dakwah yang diguna pakai oleh Rasulullah SAW? Hikmah di sini dalam erti kata bermaksud apakah antara advantages ataupun apakah kebaikan atau rahsia di sebalik strategi dakwah Rasulullah SAW ketika hendak menyampaikan ajaran Islam untuk mengajak penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di sini, dakwah ialah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kewajipan kepada insan-insan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Melalui dakwah, ajaran Islam dapat disebarkan kepada seluruh manusia. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan sahaja melalui kata-kata, tetapi juga melalui tingkah laku dan akhlak yang mulia. Maksudnya ada di kalangan orang yang memeluk Islam pada zaman Rasulullah, pada zaman kehidupan Rasulullah menyampaikan dakwah, ada yang masuk bukan kerana sekadar kata-kata Nabi, tapi dia masuk kerana kagumnya dengan tingkah laku, rasa hormat dengan akhlak mulia yang ditonjolkan oleh Nabi. Mereka tertarik untuk masuk Islam kerana dari segi tingkah laku dan akhlak yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwah secara terancang. Kita tengok tadi, kita dah nampak dari awal dia terancang. Bermula dengan secara sulit, secara rahsia, kemudian bila melalui satu tempoh masa yang tertentu, Rasulullah mengikut perintah Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maka itu adalah terancang dan berstrategi. Antara hikmah strategi dakwah Rasulullah termasuklah, telah saya perkatakan tadi, ada dua fasa. Fasa dakwah secara sulit dan juga fasa dakwah secara terang-terangan. Mari kita lihat apakah hikmah ataupun apakah advantage strategi dakwah secara sulit. Kita lihat ada 3 hikmah di sini. Hikmah yang pertama ialah untuk memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam. Dalam erti kata yang lain, bila mana Rasulullah ingin menyampaikan dakwah Islam, ingin mengajak manusia mengaku bahawa Allah SWT Tuhan yang layak disembah, tiada yang lain, maka dia perlu sampaikan ini dengan cara yang berhati-hati. Itu sebab permulaannya dilakukan secara sulit. Untuk apa? Bagi mereka yang baru menerima ajaran ini untuk satu tempoh masa selama 3 tahun untuk memantapkan akidah. Itu sebab dijalankan secara sulit kerana benda ini perkara baru bagi mereka. Jadi bila ia perkara baru, ia akan mengambil masa yang tertentu untuk ia menjadi kebiasaan dan juga untuk menguatkan pegangan
kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu hikmah yang pertama kenapa Nabi berdakwah secara sulit. Yang kedua, dakwah secara sulit, kita lihat hikmahnya, ia dapat memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Okey, sebab menyampaikan tugas dakwah merupakan satu amanah yang besar. Okey, bila mana satu amanah yang besar, benda yang sesuatu yang belum lagi terbiasa, itu sebab bila mana Rasulullah nak sampaikan dakwah, dia juga perlu dari segi kelancaran dakwah tersebut, bila mana dilakukan secara sulit, dapat mengelakkan gangguan. Jika tidak, gangguan berlaku, maka kerja dakwah akan menjadi tidak efektif, terganggu, seterusnya menggagalkan misi dakwah Rasulullah untuk mencari follower, untuk mencari pengikut, untuk mencari penganut agama Islam. Kemudian hikmah yang ketiga ialah untuk kemaslahatan, kepentingan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Kalau kita tengok bila mana dakwah secara sulit, kita dapat jangkakan bilangan yang mengikuti itu, jumlah dia boleh kita katakan sedikit. Okey, sedikit yang nantinya akan berganda, yang akhirnya akan menjadi satu jumlah yang besar. Cumanya di peringkat permulaan dilakukan dakwah secara sulit supaya mana-mana pengikut yang baru sahaja menyahut seruan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, untuk mereka ini rasa diri itu selamat. Itu sebab dakwah secara sulit perlu dilakukan supaya nanti mereka-mereka ini mempunyai kekuatan dalaman, kekuatan untuk menggerakkan dakwah bila mana fasa dakwah secara terang-terangan bermula. Okey, itu tadi 3 hikmah kenapa Nabi Muhammad mula berdakwah dengan secara sulit ataupun sembunyi. Kemudian kita lihat setelah berlalunya 3 tahun dakwah secara sulit, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Di sini kita lihat ada 3 hikmah. Apakah hikmah yang boleh didapati daripada dakwah secara terang-terangan? Yang pertama ialah untuk menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Okey, bila mana Nabi Muhammad berjaya mengumpulkan satu jumlah pengikut yang boleh dikatakan sesuai, okey, boleh dikatakan sudah ampuh, jadi bermulalah fasa dakwah secara terang-terangan supaya ia menjadi sumber motivasi, menjadi sumber inspirasi untuk menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam yang digerakkan bukan saja oleh Rasulullah tapi juga oleh ahli keluarga baginda, juga para sahabat yang memeluk Islam. Yang kedua, hikmah yang kedua ialah untuk menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Syiar ni maksudnya simbol ataupun identiti ataupun trademark Islam. Jadi hikmah dia ialah supaya umat Islam bila mana dia telah menganut agama Islam, sudah menjadi tanggungjawab secara automatik untuk mereka menegakkan agama yang suci ini. Okey, hikmah yang ketiga ialah dakwah secara terang-terangan ini ialah lebih dilihat kepada ia merupakan kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Okey, itulah dia tadi. Apakah hikmah setiap strategi dakwah Rasulullah yang Rasulullah lakukan ketika mana menjalankan misi dakwah baginda. Okey, jadi kita telah selesai membincangkan tentang dakwah Rasulullah. Yang pertama, dakwah secara sulit. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Kemudian kita telah bincangkan apa strategi dakwah Rasulullah, dan kemudian kita telah mempelajari tentang apa hikmah di sebalik dakwah secara sulit, apakah hikmah di sebalik dakwah secara terang-terangan. Baiklah, seterusnya kita sambung kepada perbincangan seterusnya, iaitu poin 5.4.2. Okey, seperti mana yang kita semua sedia maklum,
misi dakwah Rasulullah bukanlah misi dakwah yang mudah ataupun senang. Terlalu banyak cabaran, rintangan, tentangan daripada kaum musyrikin di Mekah. Kalau kita lihat dakwah Rasulullah, Rasulullah menempuhi pelbagai cabaran. Dan salah satunya ialah cabaran tersebut ialah dakwah Nabi Muhammad mendapat tentangan yang cukup hebat daripada kaum musyrikin Mekah. Cuba untuk tajuk ini kita nak bincang pula. Kenapa dakwah Nabi mendapat tentangan? 5.42. Faktor penentangan ataupun antara punca ataupun antara sebab kaum musyrikin menentang dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, sebab atas faktor agama. Ini kerana kaum musyrikin mereka berpegang kuat dengan kepercayaan nenek moyang mereka, iaitu percaya kepada Tuhan yang berbilang. Mereka menolak keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan hari kebangkitan. Sebab dia orang tolak bila dia orang tahu agama Islam ini menitik beratkan tentang ketuhanan yang esa, Allah Maha Esa, tiada Tuhan yang lain disembah melainkan Allah. Juga adanya hari kebangkitan, hari manusia dibangkit dan dihisap untuk ditentukan nasib mereka sama ada ke syurga atau neraka. Maka kaum musyrikin bangun menentang atas faktor agama. Yang pertama sebab mereka dah lama anuti kepercayaan nenek moyang mereka yang percaya Tuhan itu berbilang. Kemudian yang kedua, mereka tolak keesaan Allah, juga mereka menafikan hari kebangkitan. Itu faktor yang pertama kenapa musyrikin Mekah menentang. Faktor yang kedua adalah dari segi faktor sosial. Bila mana kita lihat kaum musyrikin Mekah, mereka berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan. Oleh itu, mereka menolak persamaan taraf dan keadilan masyarakat yang dibawa oleh Islam. Seperti mana yang kamu telah belajar ketika mana kamu di tingkatan 1, bagaimana kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah. Mereka mempunyai akhlak yang terpuji dan dalam masa yang sama mereka mempunyai akhlak yang hina, akhlak mazmumah. Di mana kalau kita lihat wanita pada zaman masyarakat Arab Jahiliyah di sisi kaum musyrikin, tahapnya sangat-sangat rendah. Bahkan mereka ada yang mengamalkan amalan membunuh anak-anak perempuan yang baru lahir. Martabat wanita sangat rendah ketika itu. Wanita hanyalah menjadi simbol pemuas nafsu saja, bagi budaya mereka. Jadi mereka menolak persamaan. Bila datangnya Islam, Islam mengajar tentang keadilan, Islam mengangkat martabat wanita. Jadi ia bertentangan dengan adat budaya ataupun kehidupan kemasyarakatan masyarakat kaum musyrikin jahiliyah ketika itu. Disebabkan itu mereka bangun menentang. Yang pertama faktor agama, yang kedua faktor sosial. Yang ketiga, dakwah Nabi Muhammad SAW ditentang atas dasar faktor politik. Di mana kalau kita lihat, golongan bangsawan dan kaya, dia tidak mahu kehilangan kuasa. Mereka melihat Islam sebagai ancaman yang membahayakan kepimpinan mereka. Bila mana ajaran Islam dia menerapkan kesamarataan, dia menegakkan keadilan, maka ada sesetengah golongan bangsawan ni risau bila mereka terima ajaran Islam, maka mereka akan kehilangan kuasa. Mereka melihat ajaran Islam ini sebagai ancaman kepada periuk nasib mereka. So dari segi politik mereka tentang disebabkan ajaran Islam itu sendiri. Faktor yang keempat ialah faktor ekonomi. Bila mana ada di kalangan penduduk Mekah, kaum musyrikin, mereka adalah terdiri pada golongan pengukir dan peniaga berhala. Di mana golongan pengukir dan peniaga berhala ini, dia merasakan ekonomi mereka akan terjejas disebabkan bila mana semua orang menerima ajaran Islam yang
mengangkat Allah SWT sebagai Tuhan yang Esa dan menafikan semua penyembahan berhala. Maka golongan ini rasa terancam, golongan pengukir dan peniaga. Okey, mereka merasakan ekonomi mereka terjejas. Hal ini kerana Islam melarang penyembahan berhala. Bila semua orang ikut Islam, maka tiada siapa lagi yang akan menempah berhala. Maksudnya peniaga berhala, juga golongan pengukir akan hilang sumber pendapatan. Disebabkan itu, mereka menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kita teruskan sedikit perbincangan tentang bagaimana tentangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana menyampaikan dakwah secara terang-terangan. 5.4.2. Okay, kita lihat penentangan terhadap dakwah Rasulullah SAW muncul apabila baginda mula berdakwah secara terang-terangan. Okay, antara bentuk penentangannya, yang pertama, apakah usaha penduduk Mekah yang memusuhi dakwah Rasulullah ni? Apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia bertemu Abu Talib. Kaum musyrikin cuba mempengaruhi bapa saudara Nabi, Abu Talib yang menjadi penjaga Nabi, bapa saudara Rasulullah, agar menghalang usaha dakwah baginda. Namun langkah itu ternyata gagal. Okay, first mereka cuba jumpa dengan bapa saudara Nabi, minta bapa saudara Nabi ni selotop dengan Nabi. Okay, jangan lagi tolong bawa dakwah Islam ini. Tapi menemui kegagalan. Abu Talib, okay, dia berada memihak kepada Nabi Muhammad. Dia menyokong apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, walaupun dia sendiri tidak memeluk ataupun menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidaklah pula mempengaruhi baginda untuk menghentikan dakwah ini. Yang kedua, memburuk-burukkan dakwah Islam. Okay, apa yang kaum musyrikin buat ialah mereka cuba mengalihkan perhatian, memesongkan perhatian masyarakat Mekah daripada dakwah baginda melalui syair. Mereka karang syair-syair bertujuan untuk memburuk-burukkan baginda dan umat Islam. Cara dia nak menimbulkan imej yang buruk adalah menerusi karya syair-syair mereka. Kemudian apa lagi yang mereka buat menunjukkan penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad? Mereka menyeksa umat Islam. Okey, apa yang terjadi ialah mereka menyakiti dan menyeksa Rasulullah SAW dan umat Islam. Para hamba diseksa oleh majikan seperti kisah Bilal bin Rabah dan Sumayyah. Kedua-dua ini diseksa. Okey, diseksa oleh orang kafir. Bilal bin Rabah diseksa oleh majikan dia sendiri untuk kembali kepada ajaran agama asal. Dan para pemuda Islam pula ditentang oleh anggota keluarga mereka sendiri. Mereka mula sentuhan fizikal kepada umat Islam ketika itu. Yang keempat, mereka menunjukkan usaha menentang dakwah Nabi Muhammad, okay, secara kasar pun ada, secara diplomatik atau secara lembut pun ada. Mereka mula membuat tawaran. Bila mana mereka melihat cara kekerasan gagal untuk membendung dakwah Rasulullah, mereka datang dengan cara memberikan tawaran. Mereka menawarkan Nabi Muhammad pangkat. Mereka tawarkan dengan harta dan wanita kepada Rasulullah dengan syarat baginda menghentikan dakwah, dan sudah pastinya murid-murid semua tahu jawapan Rasulullah. Rasulullah tolak semua tawaran tersebut. Yang kelima, kompromi. Okey, apa yang mereka buat? Mereka meminta Rasulullah SAW agar bertolak ansur mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka secara bersilih ganti. Okey, hal ini dirakamkan dalam surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 kan? Yang qul ya ayyuhal kafirun tu la a'budu ma ta'budun sehingga akhir ayat. Bila mana kaum penduduk Mekah musyrikin Quraisy lihat beberapa cara yang mereka gunakan untuk menghentikan dakwah Nabi tidak berkesan, akhirnya mereka try pula pendekatan kompromi. Dia offer Nabi, okeylah, tawaran tak nak, duit tak nak, pangkat tak nak, wanita tak nak. Okey, dah seksa pun dah seksa juga, tak nak henti dakwah. Lalu mereka datang dengan cara kompromi, minta tolak ansur. Okey, hari ini kita semua mengamalkan ajaran Islam, esok
ajaran nenek moyang. Lusa ajaran Islam. Jadi bersilih ganti. Okey, jadi bersilih ganti. Dan kamu sendiri sudah tahu jawapannya. Mana mungkin Rasulullah setuju dengan kompromi ini. Okey, kemudian penduduk kaum musyrikin Quraisy, dia mulakan dengan agresif balik. Dia gunakan pendekatan pemulauan, tentangan dalam bentuk pemulauan. Dia memulaukan Nabi, tak nak bercakap dengan Nabi, tak nak ambil tahu hal Nabi, tidak hiraukan Nabi. Juga terkena tempias dia kepada keluarga ataupun keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib serta orang Islam dengan memutuskan segala bentuk perhubungan dengan mereka. Dia mulakan dengan kaedah pemulauan. Okey. Dan kemudian yang ketujuh, apabila keenam-enam bentuk tentangan ini dilihat gagal menghentikan dakwah Rasulullah untuk menyampaikan ajaran Islam, maka mereka datangkan dengan satu rencana, satu rancangan mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW sehingga turun wahyu untuk Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Okey. Mari kita lihat spektrum ilmu. Apakah ucapan Rasulullah kepada Abu Talib bila mana Abu Talib menyampaikan pesanan daripada kaum musyrikin? Lalu apa kata Nabi? Demi Allah, walaupun kamu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku kerana hendak menghalangku daripada berdakwah, aku tidak akan sama sekali meninggalkannya. Itu dia kata-kata Nabi. Okey. Itu dia kata Nabi kepada bapa saudara baginda. Okey, bila mana bapa saudara baginda telah ditemui oleh pemimpin Quraisy, pemimpin kaum musyrikin Quraisy yang minta Abu Talib sampaikan, tolong hentikan. Lalu ini respon Rasulullah kepada Abu Talib, bapa saudara baginda. Kalau kita tengok dekat sini ada dalam menyeksa umat Islam, okey, ada nama Sumayyah disebut. Sumayyah ialah wanita pertama yang mati syahid. Dalam catatan sirah Islam, Sumayyah ialah wanita pertama yang mati syahid. Maksudnya dia mendapat penghulu. Dia dapat penghulu para syuhada. Beliau dan keluarganya diseksa oleh Abu Jahal. Okey, pembesar Quraisy berkumpul di Darul Nadwah dan memutuskan untuk membunuh Nabi. Cadangan membunuh Nabi datang daripada Abu Jahal. Okey, Abu Jahal ni cukup jahat. Dia antara orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi untuk kelas hari ini, okey, cukup sekadar ini dahulu. So saya harapkan murid-murid semua mendapat manfaat daripada penerangan saya pada hari ini. Okey, jangan lupa buat ulang kaji semula. Okey, jangan lupa buat ulang kaji semula tentang tajuk ini dan juga ingat fakta-fakta penting dalam tajuk ini. Okey, tajuk ini ada lagi beberapa subtopik yang lain. InsyaAllah kita akan sambung di kelas online yang akan datang. So, segala yang kurang, saya mohon ampun dan maaf kerana itu berpunca daripada kelemahan saya sendiri. Yang sempurna itu daripada Allah SWT. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa wa ma'assalamah. Sehingga berjumpa lagi.